majlis dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwarta al-arda binuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung pelajaran kita ayat yang ke-15 dari surah Luqman. Dalam papan putih tak muat, no? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Sadaqallahul azim. Terang tak kat sini, Kak? Nampak macam terang Saya pula nampak kakak-kakak ni gelap. Terbalik pula Okey. InsyaAllah kita akan keluarkan dulu perkataan daripada diagram warna pink supaya kita punya buku itu tidak berserabut. Anta fokus di mana, Jamil? Kalau ke sini boleh ke? Sebab nanti lari. Anda mas sini tarik Okey, perkataan pertama kita kena keluarkan dan tak payah tulis dah. Tulis X saja. Wa maknanya dan, isim ke fi'il ke haraf? Haraf apa tu? Haraf istinaf. Tapi kalau dia menyambung cerita, yang sebenarnya ayat yang kita baca ayat yang ke-15 dan ayat ke-14 ialah ayat yang mendatang. Daripada nasihat Luqman ayat yang ke-13 itu Luqman nasihat anak dia. Ayat yang ke-14 dan 15 ini adalah ayat yang mendatang di tengah-tengah. Wasiat Luqman disambung semula pada ayat yang ke-16 yang ada tulis ya bunayya wahai anakku. Jadi ayat yang ke-14 dan ayat 15 itu bersambung. Dua firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau bersambung kita katakan dia ini haraf ataf. Ini juga tapi tidak dimasukkan dalam kita punya diagram warna pink, tetapi dia juga popular. In mana apa? Jika, okey, jika ni haraf apa? Jika saya pergi ke sekolah, pasti saya akan dapat ilmu. Ini haraf syarat ni, haraf syarat. Mana bila ada in ni, jika ni, perkataan ni akan tergantung sehingga kita jumpa jawab dia. Jawab iaitu pelengkap.
Ya. Jika saya pergi ke pasar, pasti. Ayat selepas tu baru pelengkap dia. Itu dipanggil jawab. Ini dipanggil haraf syarat. Perkataan yang kita kena keluarkan dulu ialah ka. Maknanya tuan-tuan, engkau lelaki ke perempuan? Laki. Kalau perempuan, ki. Ya, ini dipanggil dhamir apa? Dhamir muttasil. Apa makna muttasil? Bersambung dengan sebelumnya. Ala haraf jar maknanya di atas. An maknanya, makna apa an? Dia termasuk dalam kumpulan haraf nasab. An, lan, izan, kai. Cuba tuan-tuan tengok dalam diagram berwarna pink, dia termasuk dalam grup haraf nasab. Yang fungsi haraf nasab ini apa fungsi dia? Membaris ataskan fi'il mudhari'. Asalnya tusyriku, ya, tusyriku asalnya, tetapi bila masuk an jadi an tusyrika. Ini haraf nasab. Haraf nasab itu ada berapa tu? 2, 4, 6, 7. An makna apa tuan-tuan? An dalam kumpulan haraf nasab, an makna bahawa. Lan tidak akan. Dia nafi lil abad dipanggil. Dia menafikan selama-lamanya, takkan. Walan tarda ankal yahudu walan nasara, takkan redha orang Yahudi dan Nasrani kepada kamu. Itu sampai kiamat takkan redha. Ya, lan ini menafikan selama-lamanya. Kemudian izan. Apa makna izan? Jika begitu. Dia mesti ada ayat sebelumnya. Misal kata, saya nak datang ke rumah engkau. Jika begitu saya akan sambutlah, ya, dengan hormatnya. Itu izan, itu pelengkap daripada ayat sebelum. Kemudian kai. Apa makna kai? Supaya. Ya. Li juga makna supaya. Hatta, sehingga. Tapi syarat dia masuk dalam fi'il mudhari' lah, baru dia berfungsi. Dan fa itu bukan fa ataf. Kalau fa ataf kita terjemah apa? Fa ataf. Kalau ataf untuk sambung, lalu. Kalau fa isti'naf pada permulaan ayat, kita terjemahkan maka, itu isti'naf. Tetapi ini fa, ini dipanggil fa sababiyah. Fa sababiyah, cakap Melayu jugalah. Dia sebut ni fa ni ialah fa ni, fa sababiyah. Sababiyah. Apa makna sababiyah? Fa sebab. Maka kalau Indonesia terjemah maka kerana itu. Maka dengan sebab itu. Ya, fa sababiyah. Kalau fa maka dia tak kacau orang. Dia tak kacau isim fi'il. Kalau fa ataf lalu dia pun tak ganggu. Tetapi fa sababiyah ni dia kacau. Dia akan membaris ataskan fi'il mudhari'. Yang berbaris depan dia akan tukar baris atas, ya. Ada 2, 4, 6, 7 dipanggil haraf nasab. Apa makna nasab? Dia dinamakan nasab kerana fungsi dia an, lan, izan, kai, li, hatta, fa sababiyah. Itu fungsi dia membaris ataskan fi'il mudhari' yang selepasnya, yang bagi depan lah, ya. Okey, semua orang dapat tak? Tapi memang tak dapat nak tulis lah, sebab dah diliminitkan. Ya. Okey, semula tuan-tuan ulang semula. Apa makna an? Bahawa. Lan, tidak akan. Ya, mana dia menafikan selama, tidak akan diterjemahkan. Izan, jika
begitu. Kai supaya, li supaya, hatta sehingga, fa maka dengan sebab itu. Kalau terjemahan Indonesia maka kerana itu, dia akan tulis macam itulah terjemahan fa sababiyah, ya. Jadi maknanya, wah, dapat catat tak? Dapat. Dekat 5 minit pun dapat, noh. Saya sengaja tak bagi catat kat 5 minit tu. Tapi orang sekarang ni dah cerdik. Dia beli satu pen yang boleh tulis kat 5 minit. Lepas tu tak padam lah tu. Okey. Yang ni kita keluarkan dulu supaya kita tak bincangkan. Kemudian dua perkataan bergabung di sini. Bi makna apa? Dengan, ya, haruf jar, dan selepas itu ya, dhamir muttasil. Apa maknanya di situ? Ya tu makna apa? Aku. Ya, bi. Kalau dengan kami, dia jadi macam mana? Bi, bina, hayya bina. Ya. Kemudian kita keluarkan perkataan yang sudah terkenal, iaitu ma. Mana apa tuan-tuan? Isim mausul. Apa yang. Kalau kita sebut isim mausul, dia apa yang. Kalau ma tu isim istifham, macam mana tuan-tuan nak terjemah? Istifham mana apa? Istifham soalan. Kalau ma isim istifham, macam mana nak terjemah? Apakah? Untuk bertanya apakah. Kalau isim mausul, apa yang. Kalau dia tu adalah haraf nafi, dia menafikan fi'il mudhari', ma juga. Macam mana nak terjemah? Tidak. Kita tengok kesesuaian, rupa dia sama, tetapi fungsi dia lain-lain, ya. Jadi maknanya kalau kita kata ma tu, kita boleh sekarang ni yang paling banyak dan kerap penggunaan dia ma mausul, isim mausul. Macam mana terjemahan dia? Apa yang. Kalau ma tu isim istifham, terjemahan dia apakah. Dan kalau dia tu haraf nafi, maka dia tu makna tidak. Ya. Jadi hari ini yang ada di situ dia adalah isim mausul, iaitu apa yang. Perkataan yang kita kena keluarkan lagi, yang kita tak payah bincang, ialah la. Haraf jar maknanya la, bukan la panjang, la pendek, haraf jar. Bagi untuk ka, dhamir muttasil, maknanya bagi engkau, lelaki ke perempuan? Lelaki. Ya, kalau untuk perempuan, lelaki. Kemudian kita keluarkan satu lagi haraf jar, bi mana? Dengan bihi, dengannya. Lepas tu kita keluarkan ni sebab cakap Melayu. Ilmun, pengetahuan. Okey tuan-tuan, bila kita jumpa in, dia haraf, apa haraf apa tadi ni? Haraf syarat. Syarat. Okey, maka inilah dipanggil jawab syarat. Ini fa di sini maknanya dia, maka makna terjemahan dia, tetapi dia adalah jawab. Ayat ni adalah penyempurna pada ayat yang begitu panjang ni. Kalau sampai sini balik memang tak faham. Kena disempurnakan ayat ni sehingga ke akhir sini. Okey, boleh nak faham dah. Tapi banyak wasiat yang lain lah kena faham lagi. Jadi ayat tu masih lagi dipanggil ayat syarat, iaitu ayat tergantung sampai di sini. Sehingga kita jumpa ayat yang kedua, iaitu ayat jawab, iaitu ayat pelengkap daripada sini sampai ke akhirnya nanti. Ya. La ini dipanggil haraf apa tu? Ini satu. Kalau haraf nafi diterjemahkan tidak. Kalau haraf nahi, jangan. Bukti dia haraf nahi, selepas haraf la ni, dia mematikan fi'il mudhari' yang selepasnya.
Kalau mati itu bermakna la ni adalah la nahi, iaitu makna jangan. Okey tuan-tuan, cuba buka diagram warna pink. Ini la ini terkumpul dalam kumpulan haraf apa? Oh, haraf nahi itu ya. Dia ada satu kumpulan kotak dia satu lagi, iaitu haraf jazam. Yang nahi itu boleh masukkan dalam kotak haraf jazam. Apa makna jazam? Mematikan. Tengok fi'il mudhari' selepas dia mati. Asalnya tuti'u. Bila masuk la tuti'. Ini dia dipanggil jazam kerana dia mematikan fi'il mudhari'. Kalau ini haraf apa ni? Haraf nasab. Apa fungsi haraf nasab? Membaris ataskan fi'il mudhari' yang selepas dia. Kalau haraf jazam mematikan fi'il mudhari' yang selepas dia. Ada dua kumpulan tu yang akan mengganggu fi'il mudhari'. Ada dua kumpulan haraf yang akan ganggu fi'il mudhari'. Pertama dia panggil haraf nasab, iaitu ada 7, dan apa yang dikatakan haraf jazam asasnya ada 4 tu, tapi penambahan dia tu banyak. Okey, cuba kita tengok haraf jazam tu. Perkataan yang pertama ialah lam. Apa makna lam? Tidak. Kadang-kadang mana belum lagi. Yang kedua lamma. Lamma juga makna belum lagi. Kemudian iaitu li. Ni saya padam li. Li ni dia panggil lamul amar. Lam itu huruf lam ni, huruf lam dia ada dua cara membariskannya. Lam bukan lam, li. Satu cara membariskan dia, misal kata kita nak kata nak yaktubu, mana apa? Yaktubu, dia sedang menulis. Kalau kadang-kadang kita nak suruh dia menulis, macam mana? Jangan tulislah oleh dia, tak boleh. Kita taruh lamul amar di sini. Ini lamul amar ni, ini dipanggil lam. Lam ni iaitu huruf lam. Amar makna apa? Perintah. Lamul amri makna hendaklah. Hendaklah dia menulis, maka fi'il mudhari' jadi ditukarkan mati. Liyaktub. Tetapi kalau fi'il mudhari' sebelum fi'il mudhari' itu ada li dan ada huruf fa, saya kata maka hendaklah dia menulis, dia akan jadi fal yaktub. Fal yaktub. Maka lam yang mati ni hendaklah, yaktub dia menulis. Jadi fi'il lamul amar ni ada dua cara tuan-tuan akan jumpa dalam Quran. Sama ada kalau sebelum dia tak ada apa perkataan, maka dia baris dia bagi bawah. Tapi kalau disambungkan dengan perkataan sebelum dia fa atau wa, dia akan mati. Fal yaktub. Ya? Macam kita biasa dengar, dipersilakan, fal yatafaddal mashkura. Itu lamul amar tu. Maka hendaklah ia dipersilakan, dipersilakan. Macam itulah. Ya? Fal yaktub, maka hendaklah dia menulis. Li yaktub, hendaklah dia menulis. Dua cara, li ataupun matikan dia. Ni kita akan jumpa agak kerap juga di dalam Quran. Ya? Okey, jadi maknanya ada itu. Yang pertama lam, mana apa lam tadi? Tidak. Lamma, belum. Yang ketiga li, hendaklah. Dan yang keempat la, iaitu jangan. Ni kumpulan haraf jazam yang akan mematikan fi'il mudhari' yang selepasnya. Okey, kemudian kita keluarkan lagi perkataan yang kita tak mau bincang, iaitu perkataan huma. Itu dhamir apa tu dipanggil?
Dhamir muttasil. Apa makna huma? Mereka berdua. Okey? Cuba jalankan dhamir muttasil sekejap boleh tak? Fala tuti' makna maka janganlah, tuti' engkau mentaati. Janganlah engkau mentaati. Kalau saya kata janganlah engkau mentaatinya, macam mana sebut dia? Okey, gunakan diagram kita dhamir muttasil ya. Dhamir muttasil ada di situ yang bertitik-titik tu. Okey, macam mana nak kata janganlah engkau mentaatinya? Fala tuti'hu wasjud waqtarib. Itulah yang kita baca dalam surah Al-Alaq tu. Fala tuti'hu, jangan engkau taat kepadanya. Jangan kau taat kepada mereka berdua. Fala tuti'huma. Ni yang kita sedang baca. Jangan kau taat kepada mereka. Fala tuti'hum. Jangan kau taat kepada dia perempuan. Fala tuti'ha. Jangan kau taat pada mereka berdua. Jangan kau taat kepada mereka semua perempuan. Jangan kau taat, kau tak boleh tak boleh. Yang ganti nama yang pihak kedua tu tidak boleh. Jangan kau taat, kau tak ada. Okey. Jangan engkau mentaati aku. Macam mana? Fala tuti' ni ke yi? Ni. Kalau bersambung dengan fi'il mesti guna ni. Kan tuan-tuan tengok tu, kalau ana ada dua pilihan, ya ataupun ni. Kalau melekat dengan fi'il maka gunakan ni. Cuba kata jangan kau taat kepada aku. Fala tuti' ni. Jangan kau taat kepada kita orang. Fala tuti'na. Boleh ke macam tu cakap? Boleh lah. Kalau boleh, boleh lah. Yang penting itu exercise saja. Sekarang ni sebab kita akan berhadapan dengan perkataan fala tuti'huma. Kemudian kita nak keluarkan lagi perkataan wa. Okey, ini waw ataf maknanya. Dan ini huma dhamir muttasil maknanya mereka berdua. Fi harf jar di dalam ini cakap Melayu. Dunia wa harf ataf. Dan kita maklum perkataan man isim apa ni? Isim mausul. Dan ini ada dua perkataan yang bergabung, ila dengan ya. Ila dengan ya mati. Jadi ilai ya. Apa makna ila? Kepada. Ilayya, kepadaku. Banyaknya. Tak dapat mula lagi. Terlampau banyak yang kita sepatutnya tahulah. Yang maknanya buku tuan-tuan itu tidak berserabut lah sepatutnya. Sebab yang kita tandakan XX itu memang sudah ada kebanyakannya di dalam diagram yang berwarna pink. Okey tuan-tuan, harap-harapnya kita jangan tulis yang kita tandakan itu dan terus rujuk kepada diagram warna pink. Tapi kalau rasa-rasa tak berapa nak ingat, tulislah yang rasa tak ingat ya. Yang wa tu janganlah ditulis-tulis lagi. Fa tu jangan tulis dah. Ka tak payahlah. Fi tak payahlah. Man tak payahlah. Okey. Sekarang ni kita berhadapan dengan persoalan pertama, iaitu perkataan yang kita nak bincangkan ialah nombor satu ni. Jahada. Fi'il apa tu tuan-tuan? Fi'il madhi. Kalau huwa bunyi macam mana? Jahada. Pattern dia ialah fa'ala. Cuba tengok sefir berapa tu? Fa'ala. Dia adalah sefir 4. Jahada. Fa'ala. Apa makna jahada?
Jahada. Dalam sini berjihad. Wah, ini bukan berjihad di sini. Kalau di sini dah erti seolah-olah memaksa. Bersungguh-sungguh memaksa. Okey. Kalau kita jumpa perkataan, cuba jalankan fi'il madhi dululah. Cuba jalankan. Fi'il madhi diagram berwarna kuning, ya. Okey tuan-tuan, cuba jalankan fi'il madhi. Huwa jahada. Huma. Hum. Hiya. Huma. Hunna. Anta. Panjangkan. Anta jahatta. Antuma. Antum. Anti. Antuma. Antunna. Ana. Nahnu. Okey, kalau kita jumpa jahada ni apa dhamirnya? La, panjang tu. Tak boleh kita, kalau kita baca wa in jahadaka, itu baru huwa. Ini macam mana baca dia? Wa in jahadaka ala. Itu. Ya, dalam ini dipanggil hukum tajwid ni mad asli. Mad asli ni biasanya kalau siapa silap baca masuk lahnul jali. Kesalahan besar yang mengubah makna. Kalau jahada makna dia telah memaksa. Kalau jahada mereka berdua telah memaksa. Nampak tu tuan-tuan? Sensitifnya sebutan dalam bahasa Arab ini, ya, maknanya kalau kita jumpa perkataan tu jahada, maknanya apa dhamir dia? Huma. Kalau huma makna apa? Mereka berdua. Fi'il apa ni? Fi'il madhi terjemah telah. Perbuatan dia memaksa. Mereka berdua telah memaksa. Makna bersungguh-sungguh memaksa. Okey, bila saya tanya fa'il dia, siapa fa'il dia? Ya, kalau apa fi'il kita jumpa selain daripada huwa dan hiya, cari dia punya fa'il, ya, cari dhamir sebenar dia. Apa dia sini? Alif ni menunjukkan huma. Huma ni siapa? Mereka berdua tu siapa? Dua ibu bapa. Dua ibu bapa. Al-walidain. Dua ibu bapa. Okey, semula tuan-tuan cuba terjemah jahada. Terjemah. Mereka berdua. Siapa mereka berdua ni? Kedua ibu bapa. Mereka berdua telah memaksa. Okey, fa'il dia huma, iaitu dua ibu bapa. Mana maf'ul lembih dia? Kenapa ka? Kalau kita pegang formula, mana-mana dhamir muttasil dengan apa ni? Fa'il. Ingat formula? Mana-mana dhamir bila muttasil bersama dengan fa'il, dia mesti jadi maf'ul lembih. Yang kena paksa tu ialah ka. Siapa tu? Kau. Ni Allah bercakap ni. Bercakap dengan kita. Jika in jahada, mereka berdua telah memaksa akan engkau. Boleh nah? Okey. Lepas tu perkataan ala, atas, an, bahawa. Okey, biasanya orang Melayu akan terjemah dua perkataan yang bergabung ni apa ni? Untuk ya. Ala, atas, an, bahawa, untuk ya. Okey, cuba tuan-tuan terjemahkan semula. Wa in jahada, mereka berdua telah memaksakan engkau, akan engkau, ala an,
Atas bahawa orang Melayu tak boleh faham lah, yang sebenarnya harfiah dia ala, atas, an, bahawa. Di sini untuk saja. Okey, kita padam pula noh. Padam ni okey. Okey, perkataan seterusnya ialah perkataan apa tu? Tusyrika. Tetapi kalau asalnya tusyriku. Tusyriku. Ni fi'il mudhari'. Kalau fi'il mudhari' pangkal dia ta dan hujung dia baris depan apa dhamir dia? Ya tuan-tuan? Anta. Ada pendapat lain? Hiya. Bila tuan-tuan sebut anta mesti ingat hiya. Bila ingat hiya mesti nampak anta. Sebab dia ini bersekongkol. Apa ni? Bersamaan. Sekongkol. Makna dia ni berdua ni mesti sama. Kalau tuan-tuan sebut fi'il mudhari', hiya mesti nampak anta. Kalau nampak antuma, apa yang sama dengan dia? Antuma. Ada 3 dhamir terlibat bersama dia. Tengok diagram tu tuan-tuan. Kat saya tak nampak. Cuba buka diagram warna kuning. Cuba tengok. Antuma, pangkal dia ta, ujung dia ani. Betul? Okey, antuma lagi? Huma selepas hiya. Maknanya mereka berdua perempuan. Lagi satu? Antuma ada 2 terlibat, betul? Ya, dan huma ada 1, iaitu huma muannas. Mereka berdua perempuan. Jadi bila kita bincang fi'il mudhari', dia kena ingat tu. Kalau antuma ada 2 terlibat sekali dan huma. Kalau kita sebut hiya mesti sama dengan anta. Sekarang ni kita kena pilih dalam situasi ayat ini. Hiya ke anta? Kerana sempena ayat ni, sekiranya mereka berdua memaksa engkau untuk, dia mensyirikkan ke engkau? Di sini yang lebih sesuai kita pilih anta lah. Okay, bila pilih anta, maknanya engkau, perbuatan dia mensyirikkan. Untuk engkau mensyirikkan. Tetapi apabila perkataan tusyriku ini masuk an, dia akan jadi an tusyrika. Ni dibuang jadi baris atas. Asalnya tusyriku, bila masuk an tusyrika. Cuba tuan-tuan tengok fi'il mudhari'. Apa yang fi'il mudhari' bagi depan? Cuba sebut pada saya. Pertama, huwa. Okey, bila huwa masuk, huwa yushriku. Bila masuk an yushrika. Nampak ya? Bagi depan akan bertukar baris atas. Okey, kedua apa fi'il mudhari' bagi depan? Hiya. Okey, asalnya tushriku. Bila masuk an tushrika. Ketiga, anta tushriku. Bila masuk an tushrika. Keempat, ana ushriku. Bila masuk an ushrika. Satu lagi, nahnu nushriku. Bila masuk an nushrika. Semua fi'il mudhari' yang baris depan akan bertukar baris atas sekiranya masuk haraf nasab dan adik-beradik an dan adik-beradik adalah an, lan, izan, kai, li, hatta, fa, sababiyah. Cuba tuan-tuan tandakan, tengok. Kalau hunna, apa hunna? Macam mana bunyi hunna? Kalau hunna, macam mana bunyi hunna?
Yushrikna. Yushrikna. Cuba tengok antunna. Apa dia? Tushrikna. Maka dua dhamir yang melibatkan hunna dengan antunna ni, hukum dia apa? Mabni. Apa makna mabni? Kebal. Apa makna kebal? Mabni. Tidak berubah. Apa yang tak berubah? Barisnya. Bermakna bila an masuk pada yushrikna, dia jadi an. Yushrikna, tak ada perubahan apa-apa. Bila tusyrikna, antunna tusyrikna, bila masuk an tusyrikna, tak ada apa-apa perubahan, sebab dua dhamir yang melibatkan fi'il mudhari' ni kebal. Fi'il madhi tak payah bincang tuan-tuan, sebab dia memang mabni. Fi'il amar pun mabni, itu kita tak payah bincang. Tapi fi'il mudhari' ada dua saja yang kebal. Okey, puan. Itu azan betul ke? Betul je, Okey. Kita tangguh majlis dulu dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wal 'asri innal insana khusr illa allazina